Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum tu cikgu nak tanya, suara okey tak? Boleh respon kat komen? Hmm, okey. Tak bergema Cikgu tak buka kamera lah kali ni sebab minggu lalu cikgu buka kamera sekali dengan speaker kamera dia, cikgu punya laptop dia tak built in kamera. Jadi dia ganggu pada mic. Jadi cikgu tak buka speaker lah, tak buka speaker lah pula, tak buka kamera lah. Paparan okey kan? Terima kasih Husna, Amira, Syuhada, respon. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita nak belajar bab gelombang. Kali ni cikgu bagi 5 je latihan, sikit je. Tapi kalau kamu perasan ada beberapa subtopik dalam gelombang ni, cikgu tak sentuh lah, bermaksud soalan begitu dia kamu biasa jumpa. Sebab macam trial baru ni cikgu tengok banyak juga negeri kawasan lain yang mengeluarkan soalan interference. Jadi cikgu rasa cikgu tak masukkan soalan interference. Jadi soalan interference boleh lihat sendirilah nanti macam mana. Jadi kita pergi pada soalan kita yang pertama. Soalan kita yang pertama ni, sebenarnya soalan-soalan yang cikgu letak ni sebenarnya soalan-soalan SPM tahun lama-lama tu. Jadi kita tengok soalan ni, dia kata, sebuah spring berbeban berayun secara menegak di dalam air. Sistem ayunan itu mengalami pelembapan. Ini bab pertama kita belajar pada gelombang lah. Dalam gelombang, kita belajar maksud gelombang tu sendiri. Kita belajar jenis gelombang dan kita boleh kategorikan gelombang tu kepada 2 jenis, iaitu gelombang melintang atau membujung, gelombang mekanik atau gelombang elektromagnet. Jadi kalau kamu jawab, contohnya, apakah jenis bagi gelombang bunyi? Kamu jawab dia sebagai gelombang mekanik, betul. Ataupun kamu kata dia sebagai gelombang membujung, pun betul. Jadi dalam bahagian yang pertama gelombang, kamu kena tahu dekat mana nak tengok panjang gelombang, kat mana nak tengok tempoh dia bergerak, tempoh dia merambat, apa itu pelembapan, apa itu resonans, dan mengaplikasikan formula yang paling basic B sama dengan F lambda. Jadi ini soalan yang asas lah. Jadi kat sini dia tunjuk satu gambar rajah, bika dan ada spring, ada beban dan ada arah ayunan dia ke atas ke bawah. Dan dia bagi graf sesaran sesaran masa. Jadi pada graf sesaran masa ni, kamu nampak panjang gelombang lah di sini. So panjang gelombang kita kira daripada satu circle yang penuh bahagian atas dan satu circle penuh bahagian bawah. Jadi kat sini kamu dapat dia 0.4 saat untuk satu panjang gelombang. Tapi kalau kamu nak diminta labelkan, kamu boleh labelkan panjang gelombang. Kalau soalan minta lah, kita label kat bahagian atas, puncak ke puncak, atau lembangan ke lembangan, atau daripada bahagian tengah ni ke bahagian tengah ni. Ikut soalan. Jadi soalan kita yang pertama, garis jawapan yang betul dalam kurungan. Kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Pelembapan adalah suatu apabila jawapan dia bukan panjang gelombang, jawapan dia adalah amplitude. Amplitude kat mana kedudukan amplitude? Puncak ni. Jarak daripada tengah ni ke atas ni puncak.
Kalau yang bahagian atas ni kita panggil positive amplitude. Kalau yang bahagian bawah ni negative amplitude. Jadi kita pernah dengar cerita pasal tsunami. Kita pernah dengar pasal peristiwa tsunami di Aceh, di Palu, kawasan yang nama Palu. Dekat negara jiran kita lah, Indonesia. Dan ada juga tsunami di Jepun. Tsunami ni berasal daripada perkataan Jepun yang membawa maksud ombak di pelabuhan. Jadi macam mana bahayanya tsunami? Inilah dia. Patutnya gelombang tu gerak, so dia menyusut. Dia akan menyusut dan dia akan settle down. Tapi masa keadaan tsunami tu, sebelum gelombang yang pertama dapat settle down, gelombang kedua dah sampai. Jadi dia ada paduan amplitude dekat situ. Dia berlaku interference dekat situ. Interference membina yang sangat tinggi lah. Jadi itu yang dia punya amplitude akan jadi 2 kali ganda daripada sepatutnya. Jadi soalan B, nyatakan satu sebab mengapa pelembapan berlaku pada sistem ayunan. Okay. Dalam gelombang, untuk kamu punya level SPM, sistem ayunan memang kita fokus kepada sesuatu benda yang berayun. So benda yang berayun dia bergerak. Jadi apabila dia bergerak, dia akan kehilangan tenaga. Apabila dia kehilangan tenaga, bermaksud tenaga dia akan berhentilah. Jadi pelembapan berlaku kenapa? Sebab dia kehilangan tenaga. Atau kamu katakan dia kehilangan tenaga kinetik lebih tepat. Okey, gambar sini ada nak tanya soalan tak? Kalau nak interrupt je Okey. Dia kata berdasarkan terima kasih respon Adam. Berdasarkan Raja 2.2, nyatakan tempoh bagi sistem ayunan itu. Jadi tempoh tadi kita tengok masa pada paksi X. So tempoh mana nak tengok 0.2 ke 0.4 ke, kita ambil satu ayunan lengkap. Ini separuh, kita berhenti dekat 0.4. Kalau kita tengok ni 0.1 untuk puncak ni, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 untuk puncak ni. So jarak daripada puncak ayunan lengkap 0.5 dekat sini, 0.1 kat sini. Jadi 0.5 tolak 0.1 pun dapat 0.4. So jawapan kita dekat sini adalah 0.4. Cikgu tu tekan sebentar pula. Tapi tak apa. Berapakah frekuensi bagi sistem ayunan tu? So kita pakai formula F sama dengan 1 per T. So kita dah ada nilai T, tempoh 0.4. Itu nilai tempoh dia 0.4. Di F sama dengan 1 per T. F dia 1 bahagi dengan 0.4. Kamu dapat 2.5 Hz. Okay, ni dia dah bagi unit lah. Kalau dia tak bagi unit, kamu tulis unit dia. Unit lain untuk Hertz kita boleh tulis per saat. S-1 per saat pun boleh juga. Apakah yang akan berlaku kepada tempoh bagi sistem ayunan itu apabila beban yang lebih berat digunakan? Okay, jadi kita bayangkan, kalau kita ada benda yang berayun, satu benda yang ringan, satu benda yang berat. So kamu bayangkan kamu naik buaian, ada satu budak yang belajar dia badan dia besar, ada satu yang kurus. Mungkin kamu bayangkan budak umur 10 tahun dengan budak umur 2 tahun. Contoh macam tu. Kamu rasa yang mana berayun lebih cepat? Yang 2 tahun ke yang 10 tahun? Kamu bayangkan budak tu berayun dalam buaian. Yang mana berayun lebih cepat, lebih laju? Ya betul, 2 tahun. Pandai. So jadi yang 2 tahun tu menunjukkan beban yang lebih ringan. Jadi dalam masa ayunan lengkap tu dia lebih cepat. Maksudnya tempoh ayunan dia lebih pendek. Jadi bila kita pakai beban yang lebih berat, bermaksud
Cikgu salah tulis. Masa kita ni bertambah. Cikgu punya jawapan salah nanti betulkan. Kelah. Cikgu betulkan kejap lah. Nanti kamu lupa. Mana tadi? Sini. Tempoh ayunan. So, dia mengambil masa yang lama. So, tempoh ayunan kita akan bertambah. Okay. Inilah akibat copy paste. Sorry. Okay, sampai sini ada nak tanya? Faham. Okay kan? So, kita pergi pada yang ni cikgu dah betulkan ni. Yang silap. Kita pergi pada soalan. Terima kasih, Dam. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okay. Cikgu tak sihat sangat hari ni. Kalau suara sengau-sengau tu, minta maaf lah ya. Masih lagi sesama. Okay, kita tengok soalan yang ni. Ini pun soalan mengenai pembiasan. Okay, pembiasan. Dia kata satu imej gelombang sata air apabila merambat dari kawasan air dalam ke kawasan air cetek. So, dia datang daripada air dalam dan pergi ke air cetek. Jadi, apabila perbezaan dalam cetek bermaksud perbezaan dua medium. Apabila ada dua medium, dua bahan, fenomena dia adalah pembiasan. Di dalam gelombang, kita ada 4 je fenomena. Pertama, pantulan. Kedua, pembiasan. Ketiga, pembelauan. Keempat, interference. Reflect, diffract, interference. Itu 4 saja fenomena kita. Pantulan dalam penuh, duduk bawah pembiasan. Okay. Pembiasan ni macam mana? Gelombang tadi, apabila dia melalui medium, dia akan berubah arah. Dia akan berubah laju. Dia akan mengalami perubahan panjang gelombang. Macam tu. Apabila melalui dua medium. Kalau pada gelombang cahaya, kita akan sebut alur cahaya. Alur cahaya dia bergerak tegak, cahaya bergerak lurus. Kita akan sebut cahaya membengkok. Apabila melalui dua medium yang berlainan ketumpatan. Okey. Ketumpatan ni macam mana kita nak tahu dia pergi ke mana? Okey, bila kita melalui satu kawasan yang tumpat, kamu bayangkan kamu pergi pasar malam, boleh tak kamu jalan happy-happy tengah-tengah pasar malam tu? Rasanya tak boleh, kamu akan menghimpit ke tepi lah. Atau kamu pergi jalan keluar pada panggung wayang ke, keluar pada stadium ke, bila ramai sangat sesak, kita akan ke tepi. Jadi sama juga dengan gelombang. Kalau dia melalui kawasan yang tumpat, dia akan dekat dengan garis normal dia. So kalau dia melalui kawasan yang kurang tumpat, jadi macam kamu pergi kawasan yang lapang, yang lengang, kamu masuk dapat pimpinan orang tak ada, kamu boleh jalan suka hati kat mana-mana kan. Maksudnya kamu tidak perlu berjalan berhampiran dengan laluan dinding ke sebagai langkah keselamatan. Jadi dia sama juga gelombang, dia akan terbias menjauhi normal. Kalau kamu nak ingat metafora macam tu lah. Tapi kamu kena faham dua je keadaan. Dia punya laluan gelombang ni apabila melalui medium, kalau kawasan tumpat dekat dengan normal, menghampiri normal. Kalau kawasan kurang tumpat, menjauhi normal. Jadi dia tanya, apakah yang berlaku pada laju gelombang di kawasan air cetek? Jadi jawapan kamu adalah laju dia berkurang. Okay, kenapa? Cikgu rasa semua orang pernah pergi pantai. So ombak daripada jauh tu laju sampai kat pantai, kawasan cetek. Cetek biasanya teluk lah. Jadi panjang gelombang yang besar-besar, kalau kita perasan gelombang daripada laut tu nampak jarak-jarak macam kita pergi Teluk Kemang ke. Tapi sampai dekat gigi air, pesisiran pantai, so gelombang tu jadi rapat-rapat, jadi buih. Daripada tinggi tu jadi rendah ombak dia. Keadaan dia macam tu. Macam kita ambil cerita tsunami, daripada pusat titik gempa yang berlaku dekat Aceh tu pada tahun 2004, kamu belum lahir lagi.
Itu antara gempa yang paling besar pernah direkodkan, 9.3 skala Richter. Jadi pada titik gempa tu berlaku dekat dalam laut. Pergerakan plate tektonik tu menyebabkan satu tenaga yang besar terhasil. Jadi sebab dia dalam laut kan, dia transfer tenaga. Kita faham prinsip keabadian tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta, tidak boleh diubah, tidak boleh dimusnahkan. Tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan. Tetapi tenaga boleh berubah bentuk, satu bentuk kepada satu bentuk lain. Jadi patahan lempeng bumi tadi, plate bumi tadi patah, menghasilkan tenaga yang besar, dia transfer kepada air, itu yang jadi gelombang yang besar, tsunami. Jadi pada titik gempa tu, kelajuan dia tinggi, interference, masa tu tinggi gelombang kat situ, amplitude dia lebih kurang 80 meter, roughly lebih kurang 3 KLCC lah. Dengan kelajuan dia lebih kurang, cikgu selalu ingat kelajuan Fiera dia lah, 330 ke 300 meter kilometer sejam. 300 kilometer sejam. Jadi bila ombak tu sampai dekat Aceh, dekat pesisiran pantai Aceh, dia terus naik atas darat lah, macam kamu tengok kalau kamu ke video tsunami ataupun kamu tengok filem mengenai tsunami, kamu nampaklah ombak tu akan naik ke darat. Masa tu ketinggian ombak dah menyusut, maksudnya amplitude dia dah berkurang, tenaga dia telah terserak, tenaga dia dah berkurang. Walaupun dah kurang, masih lagi besar lah untuk kita. Ombak dia dah jadi tinggi 30 meter, lebih kurang tinggian bangunan 9-10 tingkat, lebih kurang 3 meter. Satu tingkat bangunan lebih kurang 3 ke 5 meter. So kalau dia kata 30 meter, mungkin 10 bangunan 10 tingkat, atau mungkin bangunan 6-7 tingkat, macam tu lah. Dengan kelajuan 80 km sejam. Jadi berkuranglah kat situ. Laju dia berkurang. Pergi ke kawasan Cetek. Okey. Soalan tanya, lukis satu garisan untuk menunjukkan normal pada P. Lukis satu garisan untuk menunjukkan normal pada P. Ini P. So dekat kawasan ini adalah dia punya titik temu antara kawasan air dalam dan air cetek. Titik temu dia. Jadi, bila dia minta garisan normal pada P, kamu kena lukis garisan tu pada titik P. Kamu tak boleh lukis dia belah sini. Kamu tak boleh nak lukis sebelah bawah ni. Tak boleh. Mesti pada P. Macam mana? Garisan normal, dia mesti serenjang dengan permukaan. Ini garisan permukaan ni. Ini garisan permukaan. Jadi, garisan normal, dia mesti serenjang dengan garisan permukaan. Serenjang. So, ini garisan P. Sama ada kamu buat garis lurus, bolehlah. Tapi biasanya kita buat putus-putus. Cikgu advice, lukis yang betul lah, putus-putus. Kalau kamu tak labelkan huruf N, mana orang nak tahu ni garisan normal? Sebab tu kamu buat simbol, ada simbol. Ini simbol menunjukkan dia bersudut tegak dengan P. Kalau kamu tak buat simbol ni pun tak apa. N. Labelkan dengan N, menunjukkan dia garisan normal. Okey. Kalau garisan kamu sengit sikit je, tak apa. Maksudnya kamu kan buat pakai freehand kan. Mungkin nampak sengit sikit je. Tak apa. Tapi kalau sengit sangat tu, dah macam gunting bentuk dia sengit kat sini tu kan. Yang itu tak boleh lah. So kalau boleh pastikan betul-betul 90 darjah. Okey, sampai sini faham? Ya, kena 90 darjah dah. Tapi kamu tak label lah 90 darjah tu. Kamu buat dia berserenjang 90 darjah. Berserenjang tu maksudnya garisan terputus dengan garisan lurus ni, sudut yang diambil 90 darjah. Kalau terkurang sikit tu, jangan terlalu obvious. Kalau terlalu ketara, bukan 90, kamu tak dapat markah lah. Tapi kalau kamu tak label pun tak dapat markah. Kamu kena label. So, bagi orang yang tanda kertas kamu tu, cikgu kamu tu, tahu mana satu garisannya. Right, thank you. Okay.
Lukis satu garisan bagi menunjukkan arah perambatan gelombang air di kawasan air dalam dan di kawasan air cetek sebelum dan selepas melalui P. Jadi arah perambatan gelombang air di kawasan air dalam dan di kawasan air cetek. Jadi dia datang daripada air dalam, dia pergi ke air cetek. Dia datang ke air dalam, kamu lukis dia 90 darjah macam ni, lurus masuk ke P. Kemudian air cetek ni kawasan tumpat. Jadi dia akan menghampiri normal macam tu. So kamu akan lukis lurus masuk. Katakanlah tak lurus sangat, tersengit sikit, tak pun, boleh. Tapi jangan terlalu ketara sangat sengitnya. Lurus masuk dekat P. Kemudian kena buat kepala anak panah nak menunjukkan ini yang tujunya. Ini insiden dia. So inilah gelombang datang dari sini, kena ada kepala anak panah. Kemudian dia menghampiri normal. Jadi dia terbias, garisan ni akan rapat dengan garisan putus-putus macam tu. Agak-agak saja. Jadi labelkan dengan kepala anak panah. Garisan ni kena betul, garisan ni kena betul. Dapat 2 markah. Satu sini, satu sini. Okey. Sampai sini ada nak tanya tak? Okey, terima kasih Adam. Okey, ini kita tengok pula soalannya. Soalan ni dia tak ada contoh kat buku teks. Kalau buku teks yang lama dia ada lah. Tapi cikgu rasa dia relevan juga. Sebab tu cikgu letak je. Dia tanya jenis gelombang bagi gelombang air. So gelombang kita ada 2 jenis, mekanik atau elektromagnet. Atau melintang atau membujur. Jadi gelombang air adalah gelombang mekanik atau gelombang melintang. Gelombang membujur hanya untuk bunyi sahaja. Kena ingat macam tu. Jadi kamu akan jawab jawapan kamu gelombang melintang atau gelombang mekanik. Kalau menjawab gelombang mekanik pun boleh. Okey, cikgu betulkan sekejap jawapan cikgu. Surat 4. Gelombang melintang atau gelombang membujur. Hari ni cikgu tak pergi sekolah. Ingatkan nak tulis tangan je macam semalam. Tapi kan sebab print, tu yang buat slide tu. Mula tadi buat double language, lepas tu tengok kecil sangat. Tak apalah. Tapi pada PDF kamu memang 2 language lah kan. So soalan yang kedua dia kata lengkapkan alur cahaya melalui satu daripada puncak untuk menunjukkan bagaimana kawasan cerah dihasilkan pada skrin. Okay, ni kawasan gelap, ini kawasan cerah. Cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. So dia suruh lengkapkan satu daripada puncak. Ini puncak pertama, ini puncak kedua, ini puncak ketiga. So tak kisahlah. Buat dekat puncak pertama pun boleh, buat puncak kedua pun boleh, nak buat kat puncak ketiga pun boleh. Nak buat tiga-tiga pun boleh, tapi make sure tiga-tiga betul. Apabila cahaya melalui normal, ni normal dah ni, dia tidak akan dibengkokkan, dia terus je macam tu. Jadi pun normal dia, untuk lumbangan dia normal dia, lurus dia. Sebab tu dia lurus masuk sebab dia melalui normal. Jadi yang tepi ni dia akan pergi mana? Sebab apa dia dapat warna cerah? Sebab persilangan antara sinar cahaya tadi banyak. Dia silang dengan banyak punca dengan punca interference membina berlaku. So garisan cerah. Kalau interference memusnah, dia gelap. Kalau interference membina untuk bunyi, dia kuat. Kalau interference memusnah untuk bunyi, dia perlahan macam tu. Jadi cahaya yang masuk ni, sebab ini kan kawasan tumpat kan,
So dia menghampiri normal. So dia semua band pada satu arah cahaya cerah. Kamu lengkapkan macam ni satu bahagian, tak kira lah. Pada puncak ni boleh pun, puncak ni boleh. Okay, yang ni satu markah. Kemudian dia kata tanda satu yang bersamaan dengan satu panjang gelombang air itu. Label jarak itu menggunakan simbol lambda. Jadi dekat sini kita kena tanda. Dah tanda, kalau tak label salah. So sama ada kamu nak tanda dekat atas daripada puncak ke puncak sini ke puncak sini, atau kamu ambil daripada lembangan ke lembangan. Kalau kamu nak ambil titik tengah, kamu kena bina lah garisan pemutus dia kat tengah-tengah ni. Sebab tak diberi. Jadi jangan bina. Bagi ambil yang dia bagi. Dia bagi puncak, puncak bertemu puncak. Satu panjang gelombang. Atau dia bagi kat ni, lembangan ke lembangan, satu gelombang. Atau kamu boleh label daripada gelap, bahagian gelap ke bahagian gelap. Atau kamu label daripada bahagian cerah ke bahagian cerah. Macam tu. Sama juga ni. Ini. Tapi kalau tak ada simbol lambda ni, salah. Sebab dia minta label jarak dengan simbol lambda. Kemudian kamu tengok kepala anak panah cikgu letak ni. Dia touch dengan garisan ni. Macam ni, touch. So kalau tak touch, salah. Tak boleh, garisan tu tak boleh kepala anak panah dia tergantung. Tak sampai. Sebab kepala anak panah ni menunjukkan titik terakhir untuk panjang gelombang ni. Sebab tu dia kena sentuh dengan yang ni lah. Kalau kamu buat puncak ke puncak, sama juga kepala anak panah dia kena sampai. Okey. Sampai sini. Ada nak tanya tak? Faham kan lukis dia kan? So soalan, ya, terima kasih Adam. Kemudian soalan tanya, frekuensi gelombang air bertambah, apakah yang akan berlaku pada gelombang air itu? Jadi, kamu akan jawab, frekuensi itu menunjukkan bilangan. Berapa banyak ombak yang datang. Kalau frekuensi dia datang 5, yang terbias pun 5. Macam tu. Tapi panjang gelombang tadi berubah sebab ketempatan. Maksudnya kawasan tu makin cetek, kawasan tu makin dalam. Tak ada kena-mengena dengan frekuensi. Nanti kalau tak ingat, buat revision balik, baca balik. Jadi, apakah yang akan berlaku pada panjang gelombang? Tidak berubah. Panjang gelombang tidak berubah. So, V sama dengan F lambda. So, panjang gelombang tidak berubah. So, kelajuan gelombang, so kalau nilai dia pun tidak berubah lah. Macam tu. Sebab dia malah dua-dua tu. Kelajuan gelombang dengan panjang gelombang tak ada kena-mengena dengan frekuensi. Tapi dia ada kena-mengena dengan ketempatan tadi. Panjang gelombang hanya berubah kalau dia bergerak kepada medium yang lebih tumpat atau kurang tumpat. Kelajuan gelombang pun berubah kalau dia bergerak kepada medium tumpat atau kurang tumpat. Itu ada perubahan. Tapi dengan frekuensi dia tidak ada kena-mengena. Macam tu. Okey. Soalan pembelawan. Soalan dia kata, darjah 3.1 menunjukkan struktur sebuah pembesar suara. Meter ialah sebuah pembesar suara berdiameter kecil yang menghasilkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi melalui proses pembelauan. So, apakah maksud pembelauan? Tulis maksud pembelauan. Cikgu nak minum air sekejap. Betul. Bergerak melalui satu celah atau
halangan. Halangan pun pembelawan. Celah pun pembelawan. Halangan atau bukaan. Kat situ Adam kata celah, celah tu bukaan. Dia maksud yang sama. Tulis celah betul, tulis bukaan pun betul. Tapi kalau nak tepat Dam, tulis celah tambah perkataan halangan. Dia dua, halangan atau celah. Macam tu. Okey. Lengkapkan raja di bawah menunjukkan pembelawan gelombang bunyi melalui Twitter tersebut. Okay, dalam pembelawan, frekuensi tidak berubah. Frekuensi tidak berubah. Okay. Kita tengok pada gambar rajah ni, dia bagi kita tiga garis. 1, 2, 3. Ini menunjukkan frekuensi dia. 1, 2, 3. 3 gelombang. Jarak antara garis ni dengan garis ni menunjukkan panjang gelombang. Pembelawan panjang gelombang pun tak berubah. Apa yang berubah bila berlaku pembelawan? Amplitude berubah. Dia serakkan tenaga. Sebahagian dapat masuk, sebahagian akan terpantul keluar. Pembelawan ni kita banyak pakai kat mana? Kalau dekat Port Dickson tu, kita nampak ada batu menganjur ke dalam tu. Ke dalam tu apa tu? Ke dalam laut. Tempat orang meniti-niti batu nak mancing tu. Okey, itu pembelawan sebagai benteng pemecah ombak. Siapa yang biasa dekat pantai Mengarang, dekat area Port apa namanya? Port Nong. ICT tu ikan celup tepung belah Terengganu tu, dekat dengan drawbridge pun sama juga. Dia pun letak tembok penahan ombak. Jadi ombak yang datang tu pecah. Ombak yang datang tu pecah. Dia tersebar, amplitude dia jadi kecil. Jadi sebahagian ombak yang melepasi masih lagi dengan panjang gelombang yang sama, tapi kelajuan dia akan jadi berkurang sebab dia kehilangan tenaga tadi. Sebahagian gelombang tu akan mengalami pantulan. Dipantulkan balik. Jadi bila kamu nak lukis, dia minta lengkapkan rajah kan, kamu tengok bukaan. Kalau bukaan dia besar, yang datang ni gelombang satah, lurus-lurus ni gelombang satah. So yang keluar pun gelombang satah, lurus-lurus. Tetapi kalau bukaan dia kecil, ni kongsi dia kecil ni. Yang keluar ni mesti bentuk gelombang, muka gelombang dia bentuk membulat. Kita ada dua bentuk gelombang. Satu yang lurus-lurus, macam ombak tu, kita panggil gelombang satah. Satu yang macam air jatuh kat dalam air yang tenang. Air jatuh dekat tenang. Dia bentuk circular, dia bentuk membulat. Ada dua. Jadi kamu akan lukis macam ni. Jadi jarak yang kamu lukis, jarak ni, kamu buat bilangan dia 3 juga. Sebab dia bagi 3, menunjukkan frekuensi dia sama, 3 juga. Cuma jarak yang ni, panjang gelombang ni, lebih taklah kena tepat, lebih kurang, sama je. Jangan nampak terlalu rapat, jangan nampak terlalu jauh. Lebih kurang je bentuk dia. So, dia gelombang tu terserak macam tu. Jadi 2 markah dapat kat mana? Satu bentuk, satu panjang gelombang yang seragam. Bentuk kena bentuk membulat. Panjang gelombang seragam bermaksud kalau kat sini jarak dia sama, kat sini pun jarak dia mesti sama. Lebih kurang je jarak dia. Jangan kat sini jarak dia besar, kat sini kamu buat rapat-rapat pula kecil. Atau kamu buat 5-6 pula tu garisan ni. Atau kat sini kamu buat terlalu besar daripada saiz ni. Apa hilang juga markah. Okey. Sampai sini okey tak? Kita. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Adam. Okey. Terima kasih Syahada. Kita tengok pula yang lain. Dia kata, gelombang bunyi dengan laju
330 meter per saat dan panjang gelombang 4 cm bergerak menerusi Twitter itu. Hitung frekuensi gelombang bunyi. Yang ni dia bagi direct je. Formula pun dia beri. Jadi kalau kamu tulis formula tak ada markah. Jadi macam selalu cikgu cakap, tulis je formula tapi jangan pusing dulu formula tu. Dia nak F kan? Buat gantian dulu. 330 mana dapat? Laju V. 330. F dia minta cari lambda mana dapat? Sebab dia dah bagi juga 4 cm. Jangan lupa tukar pada meter. Okey. Kalau kita nak guna kuantiti terbitan, joule, newton, watt, apa sajalah kuantiti terbitan yang kita tahu, pastikan semua kuantiti-kuantiti yang dia bagi dalam bentuk kuantiti asas, kita dah tukar unit siap-siap. Contoh, kalau dia bagi jisim dia dalam gram, kena tukar pada kilogram. Kalau dia bagi panjang dia dalam cm, dalam mm atau meter, dalam kilometer, semua kena tukar pada meter. Kalau masa dia bagi dalam mili saat, kena tukar pada saat. Asal kena ingat tu, barulah kita boleh pakai unit dia. Kalau tak, kita tak boleh pakai. Okey? Jadi soalan ni kena soalan bonus lah ni. 2 markah. 1 markah pada yang pertama ni gantian. 1 markah pada jawapan akhir. Bermaksud kalau kamu tak ingat unit dia Hertz, kamu buat unit dia per saat pun betul juga. Sebab kamu cancelkan meter per saat, darab pula dengan meter, cancel, kamu akan dapat S negatif 1 kan? Pun boleh juga. Mana satu lah ni? Ni dua-dua dia terima ni. Kalau nak tulis dua-dua, pastikan dua-dua betul. Kalau tak, tulis satu je unit yang kamu confident. Okay. Soalan D. Rajah 3.3 dan rajah 3.4 menunjukkan kesan pembelawan apabila gelombang bunyi yang sama frekuensi keluar dari Twitter yang berbeza diameter. So, dia tulis berbeza diameter. Diameter ni 0.5, yang ni 0.3. Diameter ni besar, diameter ni kecil. Sudut yang ni 56, sudut yang ni 5.6, sudut yang ni 9.4. So, sudut pun berbeza juga. Soalan dia tanya, gambar rajah 3.3 menunjukkan hanya pelajar A yang boleh mendengar dengan jelas. Tapi kalau 3.4, A dan B boleh mendengar jelas. Beri satu sebab. Dia nak satu saja. Kalau fikir yang paling yakin kamu tahu. So, dia hit pada ayat soalan. So, kamu boleh tahu sebab perbezaan diameter dia. Kenapa dia boleh dengar dua-dua? Atau sudut dia. Macam tu. So, jawapan yang kamu tengok, sebab dia, ni. Kamu dapat dengar dengan lebih jelas sebab penyebaran dia lebih luas. Kalau penyebaran tu tak luas, tak akan ada orang tak dengar, mungkin bergema. Jadi kalau pembelawan tu berkesan, bermaksud sampai kat pelajar tu. Ini tak perlu tulis 3-3. Tulis satu saja. So, jadi kamu nak tulis untuk apa? Macam apa tadi? AB boleh mendengar dengan jelas kerana diameter Twitter lebih kecil. Cikgu bagi. Dia tanya kenapa situasi ini berbeza sebab diameter Twitter lebih kecil dengan lebih jelas. Cikgu bagi macam mana kata? Poin saja ni, tapi ayatnya nanti kamu modify lah. Ayat penuh sikit, lagi lawa sikit. Kalau tak pasti tulis lebih satu boleh ke? Boleh dah, tapi kalau satu salah, satu betul, dia anggap kamu tembak kalau dekat struktur. So, dia salahkan. Kalau dekat AC, tak apa, dia tak ganggu. Asalkan jangan kontra. Kalau dekat struktur, dia anggap kamu tembak. So, kadang-kadang dia salahkan. So, dekat struktur, kita tak galakkan lah tulis lebih daripada satu.
Dekat essay kita galakkan. Ini bermaksud cikgu nak tunjuk kalau ada yang tulis penyebaran lebih luas, betul. Kalau ada tulis Twitter lebih kecil pun betul. Yang perkataan Twitter lebih kecil ni, diameter Twitter ni ada dalam gambar rajah. Tapi penyebaran dengan pembelawan ni tak ada dekat dalam gambar rajah. Ini based on understanding, apa yang kamu faham. Macam tu. So, kadang soalan dia tak kejam sangat. Dia bagi hint dalam rajah, dalam ayat soalan. Okay. Alamak. I lupa nak padam yang ni. Alright. So, kamu dah tahu dah tahun bila. Sorry. Yang ni? Sorry. Okay. Tak best lah. Sekejap. Let me repair. Kantai busuk kan. Tak nak lah. Alright. Better. Okay ni. Raja. Sebenarnya kalau boleh malam ni nak bincang 2 esei. Tapi sebab cikgu tak sihat kan. Cikgu okay. Nanti aku tak boleh cakap laju-laju. Sengau pula tu. So I'm sorry. Tapi gelombang is kind of easy topic lah. Cikgu rasa topik dia sangat kecuali bagian interference. Tapi yang mana interference biasanya cikgu kamu fokus lebih lah kat interference. So Raja 12.1 menunjukkan 2 orang kanak-kanak sedang berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan telefon tali. Kanak-kanak itu boleh mendengar bunyi dengan jelas apabila tali itu tegang. Jadi, soalan tanya, apakah jenis gelombang bagi gelombang bunyi yang sama juga macam tadi? So, dekat jawapan tu jangan lupa tulis nombor soalan. 1, jawapan gelombang memujuk atau gelombang mekanik. Gelombang memujuk atau gelombang mekanik. Cikgu jarang tulis gelombang mekanik. Cikgu memang ingat jenis gelombang ada 2. Memujuk atau melintang. Tapi kamu ada juga yang ingat mekanik atau elektromagnet. So, tak kisahlah macam mana kamu nak ingat. Boleh je. Sekarang dia tanya, terangkan bagaimana kanak-kanak itu mendengar dengan jelas antara satu sama lain menggunakan telefon tali. Okay, soalan 4 markah. Okay, soalan 4 markah ni, dia berada merata-rata. Okay, macam mana soalan 4 markah? Keadaannya begini. Apa sahaja yang kamu rasa menerangkan soalan, kamu tulis. Katakan soalan tu, kamu tahu dia melibatkan hukum tertentu. Contohnya Fleming, hukum Pascal, atau hukum apa lagi? Hukum Charles. Kamu tahu hukum tu. So, kamu tulis hukum fizik tu, kamu tulis maksud hukum fizik tu, kalau dia melibatkan formula, tulis formula yang terlibat tu. Kadang-kadang soalan tu melibatkan konsep. Kamu tahu konsep dia seperti muatan haba tentu, haba pendam tentu, atau konsep dia apa? Cikgu tak tahu nak apa. Momentum. Konsep idea momentum dia bukan hukum, dia prinsip kat badan momentum. Jadi kamu tulis konsep tu, kalau ada definisi dia ada maksud, tulis maksud. Kalau dia melibatkan formula, tulis formula. Dan kadang-kadang soalan itu melibatkan proses. Proses bermaksud macam mana perkara itu berlaku. So macam soalan yang ni dia melibatkan proses. Yang ni ditanya, bagaimana kanak-kanak boleh mendengar dengan jelas? Ini proses. Jadi untuk katakanlah Arjuna ni, dia bercakap. Jadi Juwita ni, dia kena dengar suara Arjuna. Sebab dia dekat telinga Arjuna ni. Hati dekat mulut. So macam mana dia nak dengar? Pertama, budak lelaki ni kena bercakap. Itu proses. So kamu tulis jawapan kamu dengan bermula, budak lelaki itu bercakap. Apa berlaku bila budak lelaki itu bercakap? So kamu bayangkan, bila kita bercakap apa berlaku? Udara tu bergetar. Udara tu lah bawa tenaga tadi. Sebab bunyi tidak boleh dipindahkan kalau tak ada
medium. Sebab dia bukan macam cahaya. Cahaya dia boleh tembus, tak ada medium pun tak apa. Sebab tu cahaya matahari boleh sampai dekat bumi. Sebab tak ada medium pun tak apa. Tapi bunyi letupan-letupan gas di permukaan cahaya matahari, bumi tak dengar. Sebab bunyi tu tak boleh transmit, tak boleh travel tanpa medium. Jadi, bila budak lelaki dia cakap, selain daripada peti suara dia bergetar untuk dia cakap, udara keliling tin tu pun bergetar. Jadi dia menghantarkan tenaga melalui tali, menggetarkan udara keliling tin ini. Telinga juwita akan dengar dan otak dia akan translate getaran tu. So kamu akan tulis, ni contoh ayat lah. Screenshot. Udara dalam tin bergetar. Udara dalam tin bergetar. Ni keyword dia. Okay. Bila udara bergetar, tin bergetar, tali, tin bergetar. Ni keyword dia. Tali, tin bergetar. Ni keyword dia. So, getaran pada tin dan tali disebabkan berlakunya permindahan tenaga. Jadi, getaran memindahkan tenaga. Perpindahan, memboleh permindahan. Perpindahan ni cikgu saya tulis. Getaran, perpindahan tenaga. So, ni keyword dia. Kena cerita pasal getaran, memindahkan tenaga. Tenaga dipindahkan melalui getaran pada tali. Ayat yang ini sama dengan ayat yang atas ni. Tulis yang ini betul, tulis begini pun betul. Dapat markah yang sama yang ni. Okay. Arah gelombang bunyi terhasil selari dengan arah getaran molekul udara. Yang inilah cikgu kata tadi. Kalau kamu tahu dia punya idea, prinsipal, kamu tulis. Inilah maksud membujur. Apa maksud bujur? Arah yang menghasilkan gelombang selari dengan arah gelombang merambat. Kalau melintang, arah yang menghasilkan gelombang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. So, katakanlah kamu tak reti nak buat ayat macam ni. Arah gelombang bunyi yang terhasil selari dengan arah getaran molekul udara. Kamu tak reti buat ayat ni. Tapi kamu tulis macam ni. Gelombang bunyi yang merambat ataupun arah gelombang bunyi yang merambat selari dengan arah yang menghasilkannya. Apa boleh juga. Tapi yang ni lagi tepat lah. Okay. Kat sini ada satu poin. Kat sini ada satu poin. Poin dengan yang ni, poin yang sama. Ini poin yang ketiga. Ini poin yang keempat. Ini poin 1, poin 2. Poin 3 dekat sini. 2 ayat ni. Maksudnya ayat yang ni pun betul. Ayat yang ni pun betul. Dia berdirikan sendiri je lah ayat ni. Ini poin nombor 4. Cerita pasal arah perambatan dengan arah yang menghasilkan. Poin yang kelima. Ini. Mampatan dan regangan. Itu yang dia selari tu. So, molekul udara tu dimampat dan diregangkan. Gelombang bunyi dia pergi selari. Dia tak pergi serenjang. Sebab tu kalau nak cakap dengan orang, kena pandang orang tu. Jangan pandang belakang. Orang tak dengar. Okey. Sampai sini okey? Saya ngantuk lah. Kau ubat ni. Okay? Alright. So, kita pergi yang ni. Dia kata, sebuah konkret penghadang bunyi digunakan mengurangkan tahap kebisingan. Okay, ni antara keyword dia. Mengurangkan tahap kebisingan. Jadi, bila ayat soalan, dia hint kepada jawapan. Kita tak pakai ayat soalan buat jawapan. Tapi kita bagi ayat yang sama erti. Contoh, kalau ayat soalan kata dia nak bahan tahan lasak. Dia kata bahan tu kuat. Sebab tu dia tahan lasak. Contoh, kalau ayat soalan kata untuk supaya cepat panas. Jadi alasan kita kata suhu meningkat dengan cepat. Panas tu bermaksud kenaikan suhu yang cepat. Contoh.
Jadi dia bagi jadual macam ni. Ini kira mudah lah. Ya kalau jadual macam ni, dia bagi apa? Dia bagi nombor. Jangan salah nombor tu. Kita akan kata besar atau kecil. Kalau dia bagi nombor, kita akan kata besar atau kecil. Nombor yang besar ataupun nombor yang kecil. Kita takkan tulis nombor tu. Tapi untuk contoh kali ni, dia tak bagi nombor. Dia bagi macam ni je. So dia kata, ciri-ciri konkret penghadang bunyi yang berbeza. Dia nak buat apa? Dia buat tembok ni, tembok ni. Di tembok di highway ni. Kat Ipoh lalu selalu nampak. Kat tempat lain ada juga. Saya tak perasan. So dia kata, terangkan kesesuaian setiap spesifikasi. Tentukan tembok yang paling sesuai. Jadi kita pilih tembok paling sesuai. Jangan terang semua. Perkara yang pertama kamu buat, kamu baca, fahamkan soalan. Kemudian, berdasarkan ciri ini, pilih 2 ciri yang paling kamu yakin. Kalau cikgu pilih ini. Penyerapan bunyi. Dia kena kuat serat bunyi. Barulah bunyi tak dapat lalu, perumahan sebelah sini tak dengar bising. Tembok ni kena kuat untuk menyerap bunyi. Tapi nak menyerap bunyi, tembok ni kena buat daripada kain yang lembut. Dia tembok batu. So dia tidak menyerap bunyi. Tapi dia pantulkan, dia serakkan bunyi ke arah lain. So bunyi tak dapat lalu macam tu. Tak dapat lalu terus. Tapi bunyi ke arah lain macam tu. So kamu pilih penyerapan bunyi tinggi. Ketebalan, kita minta tembok yang tebal. So macam kita duduk dekat dalam kemah. Nipis kan dinding kemah tu kain. Orang sebelah cakap pun kita boleh dengar. Orang lalu pun boleh dengar. Kadang-kadang kita duduk rumah kayu. Rumah kayu. Dinding dia nipis. Jadi orang bilik sebelah cakap kita boleh dengar. Kalau rumah batu, sebab dia kuat, dinding dia tebal. Macam itulah kalau kamu tak faham. Jadi kamu pilih paling kurang kamu daripada dia bagi 4 ciri. 1, 2, 3, 4. Paling kurang kamu pilih 2 yang paling kamu yakin. Sebelum kamu tengok ini, 2 paling yakin. Confirm lah kamu akan ambil X. Bila kamu fikir kamu dah ambil X, kamu, ya Rabbi, kamu tulis ciri yang dia bagi. Ketinggian, tinggi. Permukaan jelas sekata, ketebalan tebal, penyerapan bunyi tinggi. Salin dulu yang ni. Ketinggian, permukaan, ketebalan, penyerapan bunyi. Salin dulu. Tapi masa salin tu, allocate lah space sikit. Bawah ni. Kalau boleh soalan ni pakai pada satu muka surat. Nanti masa SPM, sekejap dah nanti masa SPM, dia bagi kamu 5 muka surat kosong tau. Jadi jangan takut nak pakai semua. Untuk setiap soalan, bahagian esei, dia bagi soalan nombor 9, 5 muka surat kosong. Lepas tu soalan 10, 5 lagi muka surat kosong. Perkataan permukaan sekata dengan tidak sekata tu maksudnya, sekata tu macam kena simen yang licin itu atas kata. Lepas tu tak sekata tu maksudnya menggerutu. Bila menggerutu, menggerutu, bunyi tu macam terpantul-pantul ke mana-mana. Dia tidak menumpu kepada satu. Kalau dia menumpu kepada satu tu, dia kuat. Sebab tu, dalam bilik air gempa berlaku. Sebab dinding bilik air kamu kadang-kadang jubin dan dia kecil, bilik air kecil kan. So dia kuat. Tapi kalau kamu tengok kat dewan sekolah, dinding dewan sekolah kadang-kadang yang dia ada letak kayu ataupun dia letak board yang berlubang-lubang tu. Kalau kamu pergi jamming dekat studio-studio yang rumah kedai tu, dia orang buat serat bunyi tu, dia orang letak sarang telur, bekas telur tu kan. Supaya permukaan tu tidak sekata. So dia boleh pantul bunyi tu ke mana-mana. Tidak menumpu. Ada yang letak langsir tebal. So dia boleh serap. Okay. Faham tak saya cakap?
So, kamu akan jawab macam ni. So, bila kamu jawab macam ni, kalau kamu tak pilih, maka maksimum yang kamu dapat 4 saja daripada sebab. Kalau kamu tak pilih. Jadi, kena pilih. Tulis. Pilih X. Bila kamu pilih, maka maksimum kamu boleh dapat 10. Jadi, untuk bahagian esei, kamu akan tulis sebanyak mungkin, selogik mungkin, sefizik mungkin. Inilah bunyi poin-poin dia lah. Mungkin kamu buat ayat lagi cantik daripada sini. Tapi ingat, dalam satu ayat, kalau kamu kata tembok lebih kuat dan kukuh, jangan buat kuat dan kukuh. Pecahkan. Tembok lebih kuat, tembok lebih kukuh, supaya tembok tahan lama. Aku salah je, konkret, konrit. Korang betulkan nanti. Macam tu. Okey. Okey lah, ke. Ada nak tanya tak? Alright. Jadi, katakanlah soalan 9 dengan 10 tu pilihan. Kalau keluar soalan transistor, elektromagnet, kalau kamu tak yakin, tak payah buat lah. Buat yang kamu yakin. Senang dapat markah, senang hilang markah. Sebab alasan dia memang one-to-one. Dia tak boleh ada atau-atau. Kalau haba, mudah sikit. Ayat-ayat marhain dia terima. Macam tu. Kalau transistor tu, supaya transistor dia diaktifkan. Supaya arus dapat mengalir. So, kalau kita kata arus dapat mengalir, salah. Dia sebut arus tapak. So, dia punya cara tu memang rigid sikit. Macam tu. Contohlah. Tak payah, Adam. Tak payah. Adam pula tak payah, Lia. Salin ciri-ciri tu balik. Tak payah. 2 lagi markah tu. Markah ke-9 bila kamu pilih X. Markah ke-10 pada tangan pemeriksa. Berdasarkan kombinasi markah 1 hingga 8. So, kalau kamu ada masa, kamu nak salin, jangan salin ciri. Ciri dia fix, one-to-one, markah tidak berulang. Kamu salin sebab. Kamu tengok kan? Bunyi, kat sini dia tak ada sebab yang bunyi kurang dibelau. Tak ada. Kat sini dia tak ada sebab yang berulang. Kalau macam bab elektrik, dia banyak berulang. Contoh, rintangan tinggi, rintangan rendah, dia berulang. Kalau bab haba pun sama, memindahkan haba, menghalang haba, ada alasan tu banyak berulang. Jadi yang akan berulang, yang kemungkinan markah tu boleh berulang, maksudnya alasan sama boleh pakai dekat sini dengan boleh pakai kat sini, contohlah pada sebab. Jadi kalau ada masa, jangan salin ciri, salin sebab. Ingat macam tu tapi kalau tak ada masa, macam ni dah okey dah. Sebab markah ke-10 tu berdasarkan kombinasi markah 1 hingga 8 dekat tangan pemeriksa. Okey? Tapi kalau rajin, ada masa, salin sebab. Pilih X, tulis bawah dia. Sebab bunyi dapat dihalang, bunyi tidak berpasi konkret penghadang, bunyi akan kurang dibelau, salin sebab. Okey, jelas sampai sini? Okey. Soalan kita tak akhir untuk malam ni. Sama Lia. So, ini calculation. 5 markah. Jarak pulau dari kapal selam. Panjang gelombang bagi bunyi tersebut. Dia bagi maklumat panjang-panjang. Bila buat soalan macam ni, tulis maklumat yang kita ada. Kita ada masa 1.3 saat. Dia bagi dah laju bumi.
So, laju bumi pula. Laju bunyi. So, formula kita B sama dengan 2D per T dia formula. So, cikgu kata jangan terus tonggeng formula tu dulu. Buat gantian direct dulu. So, jawapan kena di unit. Yang kedua, B sama dengan F lambda. So, markah dia 5. Katakanlah, tapi yang ni dia tidak pakai markah dia. Dia tak ada markah carry forward. Bermaksud, dia independent key. Dia tak ganggu satu sama lain. Kat sini markah dia 3, kat sini markah dia 2. Tak silap cikgu, formula ni tak diberi dulu. Sekarang tak pasti, cikgu tak ingat. Jadi kita buat gantian kat sini. Apa cakap aku dah. Kita ada perubahan tarikh kelas. Jadi cikgu harap yang mana dah masuk grup Telegram tu perasan lah. Kita punya kelas yang keempat nanti. Daripada 23 cikgu tukar 28. Sebab cikgu kena pergi kursus masa tu. Cikgu tukar pada hari Senin malam lah sebelum kita cuti lepas balik. Jadi harap-harap dapat cover 8 topik untuk kamu. Fizik ada 13 topik. So at least dapat 8 tu cantik dah tu. Yang kalau rakaman yang ni cantik, cikgu upload dekat YouTube cikgu nanti. Boleh tengok balik. Yang minggu lepas cikgu akan rakam balik semula. Cikgu belum sempat nak rakam. Jadi cikgu pun nak rakam balik semula. Okey, sampai sini saja. Ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita tutup kelas kita? Baca Fatihah tadi saya baca seorang tu. Okey, tak ada apa. Alright, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Kenal ada adik saya tu. Kamu budak SMK Mantin ya? Ya ke? Okey, okey. Anak murid adik saya lah ni. Sama-sama. Okey. Lah, Alia pun cakap dia SMK Mantin. Oh, Akbar. Okey, jumpa lagi ke depan. Assalamualaikum. Bye. Bye, Syada. Stop recording. Saya lupa stop recording. Patutlah. Tak boleh.